Assalamualaikum, salam reformasi dan salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama saya Fatin Emelina. Dan saya Hanani Damirah, pengacara anda untuk Kerusi Biru. Baiklah, dalam Kerusi Biru kali ini kami akan bersama panel jemputan yang akan bercakap dan mengulas tentang perjalanan reformasi Parti Rakyat. Maafkan saya. Ya, ini sebenarnya sebab sambutan 25 tahun keadilan. So, kita ada edisi khas perjalanan reformasi Parti Keadilan Rakyat. Dan untuk hari ini, bersama kami hari ini di Kerusi Biru, kita ada seorang tetamu jemputan yang sangat penting. Saya kira penting lah dalam agenda reformasi keadilan. Jadi bersama kami di Kerusi Biru sekarang, Datuk Romli Ishak. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey ke tadi perjalanan datang ke sini berliku-liku ke tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik Fatin. Baiklah, kita teruskan dengan sesi utama kita pada hari ini. Untuk topik kita pada hari ini iaitu perjalanan reformasi Parti Keadilan Rakyat. Okey, tajuk ini pada pendapat saya sememangnya amat penting untuk difahami dan dihayati oleh anggota Parti Keadilan maupun seluruh rakyat Malaysia secara amnya. Jadi juga di kalangan generasi muda yang kita tahu kebanyakan masih tak faham. Kebanyakan tak faham tentang perjalanan reformasi yang digerakkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, mungkin Datuk Romli merupakan antara individu yang pernah mengharungi liku-liku perjuangan reformasi sejak usia muda. Jadi untuk pengetahuan Datuk juga, minggu lepas kita ada YB Nik Nazmi dan juga YB Yunis Warren yang bersama-sama kami di Kerusi Biru. Mereka pun ada berkongsi berkenaan perjalanan politik mereka dalam keadilan ni. Di hari ini kita nak dengar pula kisah daripada Datuk Romli sendiri tentang latar belakang perjalanan politik. Mungkin boleh berceritakan juga pengalaman yang bermakna sepanjang meniti perjalanan reformasi ini. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Tancahau. Wanakam. Pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada Studio Keadilan Kerusi Biru yang sudah jemput saya untuk hadir ke studio ini pada pagi ini. Ya, kalau kita mengimbau tentang perjalanan keadilan ini, dia bermula daripada September 1998. September 1999, 2 bulan September 1998, tarikh pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada kerajaan. Dan memang panjang perjalanannya, kalau nak bercerita pun, beberapa buku telah pun diterbitkan, cerita tentang perjalanan keadilan, bermula daripada perjuangan reformasi, September 98 hinggalah ke hari ini. Tapi apa yang saya nak sebutkan bahawa penglibatan saya ini memang daripada awal, daripada tarikh 2 September, daripada rumah rasmi di belakang Seri Negara itu, sehinggalah berpindah ke Bukit Damansara, kan? Kemudian bermulalah gerakan reformasi dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di rumah beliau, kemudiannya bergerak sehinggalah 20 September 1998 apabila beliau ditangkap di rumahnya dan kemudiannya biarlah semua kita tahu akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya. Tapi tempoh antara 2 bulan September sampai 20 September itu adalah satu tempoh yang sangat kritikal bagi negara. Keadaan huru-hara tak menentu dan memang sehingga beliau bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, ke Bangi, ke rumah almarhum Datuk Harudin, kemudiannya ke Derang, Kedah, ke Mahat Islamiah Derang, tempat di mana sahabat beliau almarhum Syekh Ahmad Yusof di sana, dan seterusnya ke Kelantan dan sebagainya. Sehinggalah tarikh 20 bulan apabila perhimpunan yang terbesar dalam sejarah di Dataran Merdeka dan juga di Masjid Negara. Dan bila balik ke rumah, dan pada malam itu berlakulah serbuan oleh pihak berkuasa, kemudian dibawa ke Bukit Aman, dipukul dan sebagainya. Selepas itu bermula gerakan reformasi secara yang lebih tersusun. Dimulakan dengan gerakan menghimpunkan NGO seluruh negara pada masa itu. Pada masa itu kita tak terfikir untuk nak tubuh parti politik.
sebab kita beranggapan bahawa sudah cukup dengan ada PAS, Parti Islam, ada DAP, Parti Tindakan Demokratik yang sangat menyokong perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan merasakan bahawa apa yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini suatu kezaliman, suatu ketidakadilan dalam sistem negara. Dan kemudiannya pada masa itu juga gerakan dimulakan oleh NGO-NGO. Sama ada NGO-NGO Islam ataupun NGO yang bukan Islam. Bersatu untuk memperjuangkan apa yang kita sebut sebagai keadilan. Pada masa itu juga almarhum Ustaz Fadhil Noor menubuhkan gerakan rakyat, gerakan keadilan rakyat, dipanggil gerak, yang menghimpunkan semua NGO termasuk parti politik. Dan kita lancarkan gerak itu di Sungai Ramal, di Pusat Latihan Abim di Sungai Ramal oleh almarhum Ustaz Fadhil Noor pada masa itu. Dan pada masa itulah juga ditubuhkan Adil kemudiannya. Cuma saya tak ingat sama ada Adil dulu ataupun gerak dulu. Tapi saya rasa gerak dulu kemudiannya baru gerak ini termasuk parti politik. Tapi Adil itu hanya di kalangan NGO. Adil, ADIL. Dan presidennya adalah Datuk Seri Dr. Wan Azizah sebagai presiden. Dan juga beberapa orang di kalangan NGO terlibat. Dan pergerakan itu kita tahu bahawa pergerakan itu disokong oleh masyarakat, terutamanya di kalangan masyarakat Melayu dan juga di kalangan NGO-NGO. Dan sokongan itu semakin hari semakin merebak di seluruh negara. Dan saya masih ingat kita bawa Datuk Wan Azizah pergi ke merata pelosok negara, buat ceramah dan sebagainya. Pelbagai majlis diadakan oleh NGO-NGO, termasuk gerakan di luar negara juga berlaku pada masa itu. Dan sokongan terhadap Adil itu sangat hebat. Sehinggalah akhirnya kita memutuskan bahawa kita tak boleh sekadar sebuah NGO. Sebab ini melibatkan soal sistem kenegaraan, melibatkan soal kepimpinan politik dalam negara. Dan kalau kita nak menegakkan keadilan ini, dia mesti ada kuasa politik. Kalau sekadar NGO, sekadar gerakan massa, gerakan rakyat biasa, dia tak boleh nak sampai peringkat kita nak mengubah dasar, nak mengubah politik dalam negara, nak mengubah sistem perundangan umpamanya, takkan boleh berlaku tanpa ada kuasa politik. Jadi pada masa itu, kita tergerak untuk menubuhkan parti. Tapi nasihat daripada Datuk Seri Anwar daripada penjara pada masa itu, beliau nasihatkan supaya join sajalah, sertai. Yang mana yang Melayu Islam ni boleh masuk PAS. Mana yang bukan Melayu boleh sertai DAP. Ataupun mana yang PAS pun tak nak, DAP pun tak nak, boleh masuk PRM, Parti Rakyat Malaysia. Sebab pada masa itu 3 parti ini yang mendukung kuat gerakan reformasi. Dan namun setelah kita berbincang, nasihat daripada almarhum Ustaz Fadhil Noor, beliau mengatakan bahawa dia kenal sangat PAS, dia tahu tentang PAS dan dia faham tentang kelompok-kelompok yang bersemangat dengan semangat reformasi ini. Dia kata lebih baik tubuh parti baru. Mana yang nak sertai PAS boleh sertai, mana sertai DAP silakan. Tetapi yang Adil ini, dia kata lebih baik diwujudkan sebagai sebuah parti. Jadi semua boleh join di situ. Ini nasihat daripada Ustaz Fadhil Noor. Pada masa itulah kita memikirkan macam mana nak tubuh parti. Dan ramai kelompok masa itu. Tan Sri Johari, Abdul, saudara Datuk Rafai, Negeri Sembilan umpamanya. Kemudian ada beberapa orang lagi yang mencadangkan untuk menubuhkan parti. Buat perlembagaan, hantar ke pejabat pertubuhan, register pendaftar pertubuhan. Tapi malangnya semuanya tak dilayan. Dan akhirnya terlintas kita untuk
why don't you just take over satu parti, dan kebetulan pada masa itu parti Ikatan Muslimin, masyarakat Muslim Malaysia, kalau tak silap saya, menawarkan ambil alih parti ini, dan parti ini di Terengganu cadangkan ambil alih parti ini dan buat AGM, jalanlah sebagai sebuah parti yang baru. Maka itulah kita ambil alih parti itu, kita rangka kita rangkakan perlembagaan, kita adakan mesyuarat agung khas tahunan, dan kita tukar kepimpinan parti. Akhirnya Datuk Seri Wan Azizah sebagai presiden yang bukan presiden pertama. Presiden pertama masa itu adalah saudara Nordin Ismail daripada Negeri Sembilan. Kemudiannya Datuk Seri Wan Azizah ambil alih dalam mesyuarat agung khas. Jadi maksudnya sebab kami sebagai orang baru ataupun penonton kita sebenarnya mungkin tak tahu yang Parti Keadilan Rakyat ni sebenarnya bermula daripada sebuah NGO yang di-brandingkan lah, saya boleh kata, sebagai sebuah Parti Keadilan. Jadi sebentar tadi kita telah dengarkan latar belakang dan juga pengalaman berkenaan dengan perjalanan reformasi Datuk Romli sendiri. Jadi selepas ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan soalan-soalan berkaitan dengan reformasi, dan kita ada lagi seorang tetamu sebenarnya, ada lagi seorang panel yang akan bersama dengan kami selepas ini. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Keistimewaan gold dan pewter coin keluaran Royal Selangor ini, ia memaparkan detik bersejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim di hadapan Masjid Negara ketika peristiwa reformasi tahun 1998. Gold dan pewter coin ini boleh ditempah secara pratempah untuk mendapatkannya, dan ia juga datang dalam edisi terhad untuk orang ramai. Jadi pastikan anda tidak terlepas daripada mendapat gold dan pewter coin Parti Keadilan Rakyat. Baiklah, kembali lagi bersama dengan kami dalam Kerusi Biru untuk episod Perjalanan Reformasi Parti Keadilan Rakyat. Dan macam saya cakap tadi, episod ni adalah edisi khas bagi sambutan 25 tahun keadilan. Teruskan, Fatin. Okey, yang demikian bersama kami seorang lagi panel di Kerusi Biru pada hari ini, iaitu Datuk Seri Syamsul Iskandar yang merupakan pengerusi kepada Biro Antarabangsa Parti Keadilan Rakyat. Apa khabar, Datuk Seri? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Kerusi Biru pada hari ini. Sama-sama. Okey, untuk pengetahuan semua juga, Datuk Seri Syamsul Iskandar merupakan setiausaha politik kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baiklah, tadi kita dah berbincang dengan Datuk Haji Romli tentang perjalanan politik beliau. Ya. So kali ini kita nak tanya pula Datuk Seri Sam, boleh kongsikan tentang perjalanan meniti perjalanan reformasi sepanjang berada dalam Parti Rakyat. Baik, terima kasih Fatin, terima kasih Nani dan sahabat saya Datuk Romli. Kalau kita flashback ataupun ingat semula 1998 ni, waktu itu saya baru saja tamat pengajian undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa, ya. Dan 1998 itu mencatat sejarah kerana pada ketika itu Presiden Universiti Islam itu adalah Datuk Seri Anwar. Jadi apabila Presiden ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam lokap polis dan kemudiannya sejarah itu bergulir. Saya masih ingat lagi pada ketika itu kita ada majlis convocation. So 1998 tamat, kita dapat ijazah lah. Dan saya belajar undang-undang, dapatlah ijazah undang. Itu sangat menarik sebab pertama kali majlis convocation itu yang paling selamat sekali. Sebab dengan kehadiran polis yang begitu ramai, dengan kehadiran polis simpanan persekutuan FRU, dengan kehadiran helikopter pula ni? untuk pantau majlis convocation. Wow. Dan saya masih ingat pada ketika itu kami semua bersolidariti dengan Datuk Seri Anwar dengan memakai ribbon putih.
Ribbon putih itu lambang kepada pergerakan keadilan sosial. Jadi selepas daripada peristiwa Datuk Seri Anwar ditangkap dan kemudian kita mulakan gerakan reformasi, ketika itu dimulakan satu NGO, nama dia Pergerakan Keadilan Sosial. Dan itu singkatannya adil. Singkatannya adil, dan itu lambangnya itu adalah ribbon putih. Jadi ribbon putih ni diedarkan ke semua mahasiswa Universiti Islam Antarabangsa yang nak graduate yang akan terima ijazah. Graduan. Ya, graduan. Masa itu. Dan saya masih ingat lagi conversation saya dengan almarhum Sultan Ayahanda Kepada Agong. Ketika itu beliau menjadi Chancellor. Dan dia tanya, kan, Sultan Ahmad, Sultan Ahmad Shah. Dia tanya, kenapa pakai ribbon putih ni? Sebab semua di jubah tu dilekatkan ribbon putih, kan. Jadi saya beritahu kepada dia, ampun tuanku, kami semua ni bersolidaritas dengan Presiden Universiti Islam, iaitu yang sekarang ni sedang diuji dengan penjara dan sebagainya, lock up dan sebagainya lah. Dia kata, bagus, kan. So itu sejarah sedikit, setting di mana saya nak sebut bahawa 1998 itu kami semua, terutama generasi saya lah, sebahagiannya masih belajar, dan ada macam saya baru tamat belajar, dan kemudian kita terus turun ke jalan raya dan kemudiannya sama-sama terlibat dengan penubuhan parti pada tahun 1999, ya, pada 4 April, Parti Keadilan Nasional pada ketika itu. Dan saya menghabiskan masa muda itu dengan aktif dengan sayap pemuda. Saya mula daripada angkatan, dulu dipanggil Pergerakan Pemuda. Sekarang Angkatan Muda, kan, Pergerakan Pemuda, daripada di peringkat bahagian, kemudian di peringkat negeri. Saya pegang beberapa jawatan, antaranya Setiausaha Pergerakan Pemuda Keadilan Negeri Melaka, dan kemudian Ketua Pemuda, dan seterusnya. Pada 2001 ada pemilihan parti, maka itulah bermulanya saya melebarkan kepimpinan saya ke peringkat nasional sebagai naib Ketua Pemuda Keadilan Nasional pada ketika itu, dan seterusnya memegang Ketua Pemuda Malaysia. Jadi saya banyak menghabiskan masa itu berkecimpung dan aktif menggerakkan pemuda dan kemudian Angkatan Muda. Ya. Itulah, itu adalah antara kisah-kisah yang kita rasanya yang tak pernah didengari. Orang kata untold story. Yeah. Okey, masa kelahiran reformasi dulu hingga hari ini, saya ada banyaklah mendengar kisah-kisah daripada otai-otai reformasi. Ada yang sampai kena masuk penjara, kena lock up, ada yang kena ugut, dan paling teruk sekali ada yang sampai terpaksa lari ke luar negara sebab dikejar. Okey, dalam perjuangan reformasi ni, saya nak dengar sendiri daripada Datuk Romli lah, perspektif Datuk Romli tentang cabaran-cabaran yang dihadapi sepanjang perjuangan ni, sebelum kita menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan. Okay, Datuk Romli boleh ceritakan apa cabaran? Okey, saya pelibatan saya dalam parti sebagai pekerja sepenuh masa. Saya sebagai setiausaha kerja yang pertama parti, dalam masa yang sama sebagai pengurusi tetap Angkatan Muda sehingga tahun 2007. Bila saya melepaskan jawatan itulah. Dan bekerja sepenuh masa pun sampai 2004. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara 2004, saya pun berhenti daripada Ibu Pejabat Parti. Hujung 2004, dia keluar 2 September tahun 2004. Jadi kemudiannya lepas daripada itu saya pun resign daripada Ibu Pejabat Parti, memulakan perniagaan saya sendiri. Tapi tak meninggalkan parti lah. Sebab masih saya jadi naib ketua cabang di Segambut, dan masih lagi memegang jawatan sebagai pengurusi tetap pemuda, Angkatan Muda di peringkat pusat. Baik, memang kita akui daripada 99 sehingga tahun 2004. 99 itu sokongan sangat luar biasa kepada parti. Dan sebab itu saya kata kalau kita nak membahagikan fasa-fasa dalam perjuangan parti ini, dia ada fasa 99 sampai 2004. Daripada 2004 itu, dia ada satu fasa yang orang jarang bercakap, iaitu fasa 6 bulan yang saya sebut sebagai
zaman gelap keadilan, iaitu antara Mac 2004 iaitu pilihan raya yang mana kita kalah teruk, habis semua kalah, tinggal seorang saja iaitu Presiden menang di Tampau dengan kemenangan yang sangat tipis. Peristiwa sepak tong dan sebagainya lah. Bagi orang yang tahulah ya. Mac 2004. Kenapa saya katakan itu zaman gelap keadilan? Mac 2004 hingga September 2004 itu ialah ketika mana masa itulah waktunya ramai yang keluar parti. Ya. Bila kita kalah dengan teruk, pada masa itu semua keluar parti. Ramai-ramai. Hampir, kalau saya nak katakan kepimpinan Angkatan Muda tu, hampir habis lah. Tinggal ni lah. Yang tinggal, beberapa orang, beberapa kerat lagi yang tinggal. Yang lain semua keluar. Berit Keluar parti. Kan? Tidak ada harapan lagi. Dan pada masa itu semua menganggap bahawa tak ada lah masa depan Parti Keadilan ni. Ya. Sebab masa sebelum itu kita lawan menentang Tun Mahathir. Bila Mahathir letak jawatan ganti dengan Pak Lah, dan Pak Lah bawa dengan pendekatan hadarinya dan sebagainya, memberikan satu pukulan yang sangat kuat kepada keadilan. Dan habis semua kalah. Tinggallah pada masa itu saya masih ingat rumah di Bukit Damansara itu sunyi sepi. Kalau tidak setiap hari Khamis malam Jumaat ni penuh dengan orang. Tapi selepas kalah pilihan raya itu, saya balik daripada Tampau dengan Kak Wan, balik ke KL, dengan menang satu kursi lah. Kan? Tapi memang tak ada orang. Kan? Tak ada yang sambut, tak ada lagi majlis-majlis kerajaan semua tak ada. Habis, sunyi sepi. Dan tempoh 6 bulan itu pada saya, itu adalah tempoh yang paling gelap bagi kita. Pada masa itu tak ada siapa pun yang menjangkakan bahawa Datuk Seri akan keluar pada September. Kan? 2004. Tak ada. Dan semua orang menganggapkan ada ramai yang datang pujuk, sudahlah, tinggalkanlah ini. Dan tak ada harapan ni parti ni. Dan saya masih ingat sampaikan nak buat ucapan Presiden masa itu nak masuk ke Parlimen pun tak ada dah. Kalau tidak dulu ada tim yang datang menyiapkan ucapan kan. Pada masa itu tak ada. Saya lah berulang-alik. Masa itu saya duduk di di Usaha Bercala. So berulang-alik ke Bukit Damansara. Tolong siapkan ucapan dan sebagainya. Dan sebab dia nak berucap di Parlimen. Dan dia tinggal seorang. Bayangkan. PAS pun kalah teruk pada masa itu. DAP pun kalah teruk pada masa itu. Dan memang sangat perit. Sebab itu saya sebutkan bahawa itu adalah tempoh gelap bagi keadilan. Baik, bila Datuk Seri Anwar keluar September, peristiwa lain tu saya tak nak ceritalah ya. Dan saya pun tak nak sebut nama-nama tokoh-tokoh. Jadi nanti akan ada yang tersinggung dan sebagainya. Tapi saya nak sebutkan bahawa dalam kita nak menilai pemimpin ini, kita kena tengoklah tempoh-tempoh itu. Kan? Bukan nak kata yang datang selepas itu tak baik, tidak. Tetapi maksudnya kita kena hargai. Betul. Yang mana yang boleh bertahan dalam tempoh itu. Kan? Tempoh yang sangat perit, yang sangat tenat, ketika mana tak ada orang nak. Dan kita masih lagi boleh bertahan. Dengan semangat kita, memberikan semangat kepada keluarga Datuk Seri Anwar, yang pada masa itu anaknya masih kecil-kecil. Kan? Sehingga saya sebutkan tempoh yang kedua ialah tempoh selepas Datuk Seri Anwar keluar. Sehingga 2008. Tempoh itu memang dapat, kalau orang tanya kenapa saya berhenti pada masa itu. Sebab masa itu dah ramai sangat datang. Berbondong-bondong datang memberikan sokongan. Antara tokoh-tokoh yang menghentam teruk pun datang tunggu kat rumah masa tu. Cium tangan. Kan, cium tangan. Tunggu kat rumah. Depan rumah Bukit Damansara tu. Kan? Jadi saya rasa masa tu saya beritahu Kak Wan, saya pun tak apalah, dah ramai dah. Dan saya rasa saya tak perlu lagi lah untuk di sini. Kalau ada perlu saya datang, saya akan datang balik. Sehinggalah 2008, dan kita tahu 2008 menang di beberapa negeri. Kan? Kemudiannya 2013 masih mempertahankan, walaupun 2013 adalah pilihan raya yang paling hampir untuk kita menang. Kan? Tetapi Allah belum mengizinkan
kita terpaksa tunggu sampai 2018. Dan saya kembali menyertai sepenuh masa 2017. Kenapa saya datang balik 2017? Masa tu Kak Wan, saya bahasakan Kak Wan lah. Kak Wan minta tolong sangat-sangat sebab masa tu ada masalah sikit, clash dengan timbalan presiden. Kita boleh sebut lah sekarang kan lah. Ya. Kalau dulu kita malu nak nyebut. Jangan disebut lah. Kan, masa tu memang Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor pada masa tu memang dah tak berapa nak peduli. Kita ada masalah dalaman dengan nak berhadapan dengan pilihan raya. Masa tu dengan kita sedang menggerakkan Pakatan Harapan pada masa itu kan. Dan akhirnya saya pun buat keputusan bagi tahu partner bisnes saya kata tak apa, saya nak kena full time untuk tempoh 3 bulan saja, iaitu daripada September 2017 saya jangkakan dalam bulan 11 atau bulan 12 pilihan raya akan berlaku. Saya tak ambil gaji, saya beritahu Kak Wan tak apa, saya full time menyusun semula gerak kerja untuk menghadapi pilihan raya yang ke-14, dan dia kata okeylah, saya masuk sepenuh masa. Sehinggalah tunggu, pilihan raya tak jadi-jadi. Sampai masuk ke Mei 2018 baru ada pilihan raya. Bayangkanlah berapa bulan tu. Memang cukup azab lah ya. Dan bila pilihan raya berlaku, dan sebagaimana kita tahulah, menang, takdirnya menang, dan saya pun rasa selesai tugas saya. Kan? Tapi rupanya tak selesai juga selepas tu. Jadi saya cukuplah cakap tu. Baiklah, bila kita yang dengar ni pun perik nak dengar dia punya cabaran, apatah lagi orang yang melalui fasa-fasa tersebut. Tadi kita dah dengarkan berkenaan dengan cabaran sebelum kita menjadi kerajaan perpaduan. Nanti selepas ini, selepas kita commercial break, kita akan dengarkan pula Setiausaha Politik Kanan Yang Amat Berhormat Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berkongsi berkenaan dengan cabaran selepas menjadi kerajaan perpaduan pula. Jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Kita ni nak tahu semua kenapa mana koin tu adalah pengeluaran khas daripada Pewter Royal Selangor, dan ini adalah satu yang mengingati masa ikonik buat gambar bila Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri sekarang PMX menyampaikan ucapan sebelum ditangkap di Masjid Negara 1998. Mailah kita beri sebanyak, ramai-ramai kita naikkan semangat perjuangan kita dan kita ingatkan satu peristiwa yang tak dapat kita lupa. Baiklah, kembali lagi untuk segmen yang seterusnya, segmen ketiga untuk Kerusi Biru. Okey, tadi sebelum kita commercial break, kita dah tanya kepada Haji Romli berkenaan dengan cabaran sebelum kita menjadi kerajaan perpaduan. Tapi sekarang ni saya nak ajukan soalan ni kepada Datuk Seri Syamsul sebagai antara individu penting dalam pelaksanaan agenda reformasi dalam kerajaan perpaduan hari ini. Jadi, pada pendapat Datuk Seri sendiri, apakah cabaran yang dihadapi oleh kerajaan perpaduan hari ini untuk menterjemahkan berkenaan dengan perjuangan reformasi itu sendiri? Ya, sewaktu Kongres Parti yang lalu, Presiden dan juga Perdana Menteri telah pun memberikan beberapa panduan kepada pimpinan dan juga anggota parti bahawa ketika kita diberikan amanah dan tanggungjawab untuk memimpin negara ini, tentunya ianya bukan satu tugas yang mudah. Di mana Perdana Menteri mengungkapkan ataupun Presiden memberikan peringatan kepada kita, banyak negara-negara yang berlaku perubahan politik tetapi tidak berjaya. Dan kita harus belajar, kerana kita harus akui bahawa ketika kerajaan ini ditubuhkan selepas pilihan raya yang lalu, dalam gabungan Pakatan Harapan itu, keadilan hanya menang 30 kerusi parlimen. Dan gabungan kita pun tidak dapat jumlah yang cukup untuk menubuhkan kerajaan sendiri. Sebab itu kita perlukan kepada parti-parti yang lain untuk membentuk kerajaan perpaduan. Sekarang dipanggil Kerajaan Malaysia Madani. Justru kalau kita faham setting itu,
ataupun faham kerangka itu, maka kita harus bekerja lebih kuat. Sebab kita tahu bahawa dalam pilihan yang lepas, ia bukannya satu kerajaan Pakatan Harapan yang sendiri. Kita harus melakukan pelbagai perundingan. Justru kalau kita sebut soal perubahan, reform dan sebagainya, ia bukan maknanya dari perspektif Pakatan Harapan ataupun keadilan semata-mata. Kita harus berunding pula dengan parti-parti gabungan yang lain untuk melakukan misalnya perkara-perkara yang dalam istilah ataupun kerangka reformasi itu. Sebab tentunya dalam hal ini yang dibina di peringkat awal tu adalah trust, kepercayaan. Sebab itulah Perdana Menteri sebulan selepas beliau angkat sumpah dan kemudian bawa di dalam Dewan Rakyat, saya masih ingat lagi Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa kita harus ada usul undi percaya di Dewan Rakyat, dan itu berlaku. Dan sebulan selepas itu yang dibuat oleh beliau itu adalah untuk menggagaskan apa disebut sebagai membangun Malaysia Madani. So membangun Malaysia Madani ini, inilah kerangka dia. Inilah kerangka dia yang akan mengikat gabungan kesemua parti gabungan dalam kerajaan perpaduan ini atau kerajaan Malaysia Madani ini. Jadi saya fikir dalam konteks itu anggota parti di bawah pasca selepas 25 tahun kita berjuang dalam satu gerakan yang disebut sebagai gerakan reformasi ini, kita harus akui di belakang pemikiran kita bahawa ini masanya untuk mengisi kemenangan. Ini masanya untuk deliver. Dan kita perlu, saya juga nak ambil kesempatan ini untuk bercakap pada anggota di bawah. Mengisi kemenangannya bukan maksudnya, aku nak kedudukan ni, aku nak jawatan ni, aku nak macam-macam kan, Pak. Mengisi kemenangannya adalah untuk sama-sama membawa parti ini sebagai satu platform agar kita dapat melakukan atau menjayakan agenda Malaysia Madani sampai ke peringkat akar ubi. Sebab yang menggagaskan ini adalah presiden kita, kan, Presiden Parti Keadilan Rakyat. Dan sudah pastilah dalam hal ini yang perlu bergerak di bawah itu adalah anggota parti yang menjayakan Malaysia Madani ini. Kita tak boleh nak harapkan kepada pemimpin ataupun anggota parti-parti gabungan yang lain. Yang lebih memalukan kalau ahli-ahli parti gabungan lain yang bersungguh-sungguh pula untuk menjayakan agenda Malaysia Madani ini. Jadi saya harap selepas 25 tahun ini kita harus ada sedikit yang selalu disebut oleh Presiden tu rasa rendah diri, kan? Rasa tawaduk untuk sedar bahawa kita mesti kerja lebih kuat, kita mesti lebih tarik lagi hati pengundi-pengundi, kita mesti yakinkan kepada mereka bahawa dasar ekonomi kita, program-program khidmat kita kepada rakyat berterusan, dan mereka yakin bahawa platform ini adalah platform untuk masa depan Malaysia ini. Jadi pada saya ini bukan satu tugas yang mudah. Saya nak pesan kepada kawan-kawan angkatan muda, saya nak pesan kepada kawan-kawan wanita, we have to work hard, kita kena bekerja keras. Sebahagian besar kawan-kawan pemuda dan wanita sekarang ni berada dalam parti pasca waktu period yang bersusah payah tu. Jadi harus kita belajar daripada kesusahan, kepayahan ini, bahawa untuk masa-masa yang akan datang ni, kita harus kerja lebih kuat lagi untuk meyakinkan rakyat bahawa keadilan dan parti-parti dalam perpaduan ini, inilah gabungan masa depan politik Malaysia yang baru. Maksudnya ni tu tanggungjawab semua, bukan sahaja pimpinan tetapi sayap dan juga akar umbi sendiri. Betul. Ya, betul. Jadi itu adalah pesanan daripada Presiden dan juga setiausaha politik Presiden. We must work hard. Yeah. Okey, berdasarkan pemerhatian kita, PRU 15 dan juga Pilihan Raya Negeri tahun lepas telah menunjukkan kecenderungan anak-anak muda, especially di kalangan bangsa Melayu ni, lebih kepada gabungan pihak lawan. Jadi padahal bagi saya benda ni agak menggusarkan sebab mereka ni antara yang akan menjadi pelapis dan juga generasi yang akan membentuk Malaysia dalam masa hadapan. Okey, jadi pada pandangan Datuk Seri Sam dan juga Datuk Haji Romli sendiri sebagai pimpinan parti, apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan parti ini kekal relevan pada 25 tahun yang akan datang? Dan seterusnya. Silakan. Sekejap dulu. Siapa dulu? Boleh. Betul. Okey, terima kasih. Soalan sangat relevan dengan pada masa ini. Dan kalau kita ambil sejarah Barisan Nasional, Barisan Nasional itu dia kekal selama 60 tahun sebelum akhirnya dia jatuh. Kan? Dan kejatuhan Barisan Nasional bukannya kerana kuatnya parti lawan, tetapi kerana lemahnya parti itu sendiri.
Akhirnya mereka kalah. Baik, kenapa mereka boleh kalah setelah sekian lama menguasai kerajaan, menguasai negara, menguasai politik? Mereka sangat dominan, menjadi suatu hegemoni politik dalam negara, bahawa kalau sebut Malaysia tak ada parti lain. Hampir mustahil untuk, dulu ada orang menyebut, hampir mustahil untuk mengalahkan Barisan Nasional. Akhirnya mereka kalah. Kita harus belajar daripada sejarah itu. Sama seperti di Indonesia, Golkar. Satu ketika orang tidak pernah memikirkan bahawa Golkar itu akan tumbang. Golkar akan kalah. Tapi akhirnya Golkar kalah. Dan Golkar boleh dikalahkan. Begitu juga dengan parti kita, apatah lagi parti kita ini sebagai parti yang pada saya usia yang masih muda, yang paling muda di kalangan parti politik yang ada dalam negara. Kita tolaklah bab bersatu tu. Kan? Tapi bab bersatu tu memang tak ada dah. Muda lagi lah. Dia takkan muda dah. Habis lah. So, di kalangan parti-parti yang established, kan? Yang punya pengaruh ni, kita adalah antara yang muda. Tetapi kalau kita tidak berpegang kepada prinsip perjuangan, reformasi dan keadilan itu, dan kita terbawa-bawa dengan budaya politik parti-parti yang sebelum ini, maka kita juga akan kecundang. Kita tak payah tunggu 50 tahun atau 60 tahun sebagaimana UMNO Barisan Nasional. Kan? Kalau kita tak jaga, dan pilihan raya akan datang pun kita tak akan boleh mempertahankan kemenangan. Dan kalau sedari bertanya tadi bahawa boleh tak kita bertahan, kan, dan anak-anak muda cenderung kepada parti pihak lawan, kan, dan tidak kepada kita. Saya nak sebutkan bahawa kalau kita lihat PRU 15 dan juga PRN 15, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah gerak kerja serangan daripada pihak lawan menggunakan sosial media yang sangat dominan pada masa itu. Sebelum itu kita, dalam pilihan raya 2018, kita yang menguasai media massa. Media sosial kita kontrol habis-habisan. Kan? Maknanya pihak lawan tak boleh nak menapah. Tak boleh nak menapah lah. Tak boleh nak panggung kepala. Memang pukul habis. Kan? Tetapi selepas itu, apa yang berlaku? Kita diuji dengan kemenangan 22 bulan. Dan ujian kemenangan 22 bulan itu rupanya menyebabkan kita jadi leka. Sementara jatuh 22 bulan, naik pihak lawan 33 bulan. Dan apa yang mereka lakukan dalam tempoh 3 bulan itu, mereka membina kekuatan, membina naratif yang sangat hebat. Kan? Jadi bila dibubar saja parlimen, mereka sudah sediakan infrastruktur media sosial yang sangat luar biasa yang kita pun tak menjangkakan. Kita tak anticipate bahawa mereka punya kekuatan sehebat itu. Dan pada masa itu, semua survey house mengatakan bahawa semua kajian dibuat, kita nombor 1, nombor 2 Barisan Nasional. Tak timbul yang nombor 3 tu. Tapi bila berlaku saja bubar parlimen, rupanya yang nombor 3 tu sudah pergi jadi nombor 2. Barisan Nasional dah nombor 3. Dan kita masih lagi tak boleh terima hakikat bahawa dia duduk nombor 2. Pada masa itu. Saya masih ingat lagi, saya baca 2-3 kajian yang dibuat. Kita masih lagi, kita bercakap dengan pimpinan pun, kebanyakan pimpinan kata, tak ada, itu tak betul tu. Kita dah leading. Kan? Tak payah risaulah, Barisan Nasional out. Yang Perikatan Nasional tak adalah dia orang ni. Kan? Cuma hanya disedari seminggu sebelum hari undi. Baru sedar bahawa that's a serious. That's a real. The number is real. Bahawa mereka sedang ni. Apa yang dibuat oleh mereka? Mereka punya cara mereka. Jadi, jangan pilih Pakatan Harapan sebab ada DAP. Dan jangan pilih Barisan Nasional sebab mereka rosak. Naratif yang cukup Itu simple. saja, simple. Betul. Baik, selesai PRU 15. Datang PRN 15. Apa yang menyebabkan PRN 15 kita tak mampu juga bangkit? Kan? Sebab serangan mereka dengan cara ofensif dalam media sosial mereka itu menyebabkan kita tak mampu nak menjawab. Dan kita terlalu leka. Saya boleh sebutkan. Kita terlalu leka. Dan kita menganggap bahawa, tak apalah. Kan?
Jadi akhirnya mereka menganggap bahawa fitnah itu pada mereka mudahnya fitnah aja dulu. Dan maafnya kemudian. Fitnah dulu. Jadi dalam tempoh kempen itu fitnah aja. Sebut je lah apa pun. Asalkan buruk pada pihak parti kerajaan pada masa itu. Dan kita boleh nampak lah. Pagi dia fitnah, tengah hari dia minta maaf. Tengah hari fitnah, petang minta maaf. Petang fitnah, malam minta maaf. Malam fitnah, besok pagi minta maaf. Dan ini telah akhirnya mempengaruhi. Dan kita kena faham social media ni, media prime ni tak dilihat lagi dah. Mana ada orang, anak-anak muda yang tonton TV1, TV2, TV3. TV pun Mana ada TV anak muda yang baca berita harian Utusan Malaysia. Tak ada dah. Kalau ada tu memang demam lah tu budak tu. Kan? Jadi mana datang maklumat datang daripada social media. Dan maklumat ini yang membentuk persepsi dan sikap anak muda. Betul. Dan di mana kita untuk menguasai maklumat yang akhirnya boleh membentuk persepsi anak muda. Kita tak main peranan itu. Dan saya nak sebutkan secara jujur, kalau kita tak main peranan itu, kita akan ketinggalan. Hebat manalah Malaysia Madani ini. Hebat manalah Perdana Menteri kita bekerja siang malam pagi petang. Dan Perdana Menteri pernah sebut benda ni. Sekuat mana pun saya bekerja, dia kata, kalau tidak disusuli dengan maklumat sampai ke peringkat akar umbi tentang apa yang kita lakukan di peringkat kerajaan, jangan mimpi rakyat akan memilih kita. Dan ini benda yang real. Sebab itu saya nak sebutkan, terutama di kalangan pimpinan parti, di semua peringkat. Sebab itu, malam saya berbalik daripada Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Antara benda yang kita sebut kepada pimpinan-pimpinan peringkat bawah, kan, jangan anggap bahawa kita berkuasa, kita akan kekal berkuasa. Kan? Orang tak akan pandang parti kalau parti ini lemah. Dan parti akan hanya kuat kalau anggotanya ramai dan anggotanya berkualiti. Sebab itu, untuk cabaran nak jadi parti ini bertahan 20, bahkan bukan 25 tahun, 50 tahun akan datang, kita harus pastikan ahli kita ramai dan punya kualiti. Dan kita menguasai maklumat, kita menguasai media massa, kita menguasai media sosial. Dan kalau kita boleh kuasai ini, insya-Allah kita boleh kekal. Kalau tidak, minta maaf cakap lah, kan, kita takkan mampu untuk masuk dalam PRU 16 dengan bergaya. Faham? Betul. Saya rasa kita kena keep up with the trend jugalah maksudnya. Tapi tak apa, selepas ni kita nak dengar pula berkenaan dengan pendapat Datuk Seri Syamsul untuk bagaimana nak kekal, maksudnya nak kekal relevan parti ini nanti. Jadi kita berehat seketika dan kita akan kembali untuk segmen yang terakhir selepas ini. Jadi pada tahun ini, sempena ulang tahun ke-25 Parti Keadilan Rakyat, parti telah mengumumkan penerbitan satu gold coin yang akan mula dijual dari sekarang dan mula dihantar kepada pembeli pada bulan Mac nanti sebagai memperingati 25 tahun perjuangan parti. Jadi gold coin ini telah dihasilkan bersama dengan Royal Selangor Pewter. Saya harap tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari akan dapat memberi sokongan dengan memilih untuk memiliki gold coin ini sebagai satu tanda komemoratif perjuangan selama 25 tahun Parti Keadilan Rakyat. Baiklah, bersama lagi dengan kami untuk segmen yang terakhir. Jadi sebelum kita commercial break tadi, Haji Romli sebenarnya dah berkongsi berkenaan dengan pendapat beliau bagaimana untuk menjadikan parti kita kekal relevan untuk 25 tahun dan 50 tahun akan datang dan seterusnya. So sekarang ni kita nak dengar pendapat Datuk Seri Syamsul sendiri berkenaan macam mana sebenarnya kita nak bagi kita punya parti ni kekal relevan for the next 10 years, 25 years, 50 years. Macam mana? Ya, saya fikir contoh yang ada sekarang ni boleh kita sama-sama pelajari daripada Perdana Menteri. Dalam politik ni ada satu istilah dipanggil grit. G-R-I-T, grit. Ada satu buku yang saya nak saran kepada pimpinan parti untuk baca. Karya Angela Duckworth. Beliau tulis satu buku, Grit, The Power of Passion and Perseverance.
Kan? Sepanjang kita berjuang pada tahun 1998 sampailah alhamdulillah diberikan kejayaan ini, kita lihat bagaimana Perdana Menteri punyai macam satu passion untuk melakukan perubahan. Beliau selalu sebut islah mastata'tu, mana untuk melakukan perubahan sedaya upaya dia. Jadi saya fikir semangat seperti itu harus diikuti oleh kesemua pimpinan di semua peringkat. Bahawa kita tidak boleh rasa selesa sekarang ni. Salah kalau kita rasa bahawa okey dah menang, kita boleh rehat seketika dan sebagainya. Dan sepatutnya sekarang ni adalah masa untuk kita bekerja dengan lebih kuat lagi untuk memperkasakan parti. Memberikan kefahaman yang jelas kepada anggota-anggota, kerana Parti Keadilan ni is mass-based party. Kita sudah lebih 1 juta anggota parti. Ini kekuatan yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Dan kalau kita boleh urus anggota kita ini dengan pelbagai program pelatihan, program pemerkasaan ilmu politik, program pemerkasaan kepimpinan di semua peringkat, kita akan jadi satu madrasah, satu sekolah politik yang boleh menjadi ikutan parti-parti politik yang lain. Sebab itulah saya percaya terdapat usaha sekarang ni untuk mewujudkan Akademi Keadilan, semacam sekolah latihan untuk pimpinan-pimpinan keadilan. Ada juga ikhtiar untuk mewujudkan yayasan madani supaya kita dapat sama-sama memanfaatkan peluang yang ada ni untuk menjadikan Parti Keadilan ni sebagai satu platform agar rakyat boleh mempelajari nilai-nilai politik yang baik, politik berasaskan nilai. Dan saya yakin kalau kita mulakan daripada awal lagi, sebab itulah ada kebijaksanaan oleh Perdana Menteri untuk lantik ketua wanita kita menjadi Menteri Pendidikan. Kita bercakap tentang anak-anak yang sekarang ni tingkatan 3, lagi 3 tahun 4 tahun down the road mereka akan jadi pengundi umur 18 kan. Jadi mereka ni harus diberikan kefahaman tentang budaya politik yang baik, tentang ilmu ketatanegaraan, of course dalam konteks ini pemahaman Malaysia Madani, supaya mereka boleh bersama-sama menyumbang kepada pembangunan negara ini. Jadi saya fikir sudah sampai masanya kita go back to the drawing board kan. Pimpinan ada di pelbagai peringkat, kita ada pimpinan cabang, kita ada ketua ranting, kita ada pimpinan pusat. Let's sit down together, kita plan betul-betul dan tengok mana yang perlu kita perbaiki dan kita bekerja bersungguh-sungguh. Jadi saya harap kawan-kawan pimpinan pusat terutamanya majlis MPP lah kan, majlis pimpinan pusat ni ramai kan. Mereka kadang-kadang lost juga, tak tahu nak buat apa kan. Jadi kalau boleh saya sarankan supaya kita go back to our base, kita pergi kepada pangkalan kita rencanakan program dan kegiatan aktiviti parti dan kita semarakkan program-program pemerkasaan anggota ini sebaik mungkin. InsyaAllah. Ya. Okey. Datuk Sen tadi dah beri pendapat beliau tentang bagaimana nak pastikan parti ni kekal relevan lagi 25 tahun. Okay, untuk soalan segmen terakhir ni mungkin lebih kurang dengan soalan tadi tu. Cuma mungkin panel kita boleh ceritakan secara ringkas. Apakah cara untuk perkukuhkan kekuatan parti ataupun apakah kelompongan yang perlu dibaiki dalam parti ni? Silakan. Encik Romli ke? Encik Romli boleh? Okey. Datuk Seri Presiden dah sarankan bahkan tubuh jatuhkan satu sekretariat khas atau kawasan khas yang diketuai oleh Datuk Seri Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan yang juga naib Presiden, untuk turun bersama dengan Ketua Setiausaha Pengelola ke negeri-negeri untuk kempen penambahan ranting, penubuhan ranting. Baik, kenapa kita perlu ada ranting? Satu, Datuk Seri Anwar minta, Presiden minta supaya sekurang-kurangnya setiap pusat daerah mengundi ataupun PDM ini wujudnya satu ranting parti. Itu sekurang-kurangnya. Yang keduanya, kita nak supaya parti ini di setiap cabang itu bukan hanya kita ada seorang ketua. Contohlah, saya bagi contoh. Katalah di cabang
cabang mana? Kita ambil contoh cabang Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya, sekarang ni kita ada seorang ketua. Seorang ketua cabang, seorang ketua AMK dan seorang ketua wanita. Ya. Bayangkanlah kalaulah katalah Hang Tuah Jaya ni punya 50 ranting. Immediately kita akan ada 50 ketua ranting, 50 ketua AMK dan 50 ketua wanita. Dan dari segi pengurusan parti untuk menggerakkan parti di peringkat bawah sampai ke akar umbi itu, dia akan lebih mudah. Ya. Ketua cabang perlu panggil 50 orang ketua ranting untuk bermesyuarat merangka program di peringkat bawah. Berbanding dengan ketua cabang nak kena panggil ada berapa puluh ribu ahli di cabang berkenaan. Ya. Sangat tidak efektif dari segi mengurus parti. Apabila wujudnya ranting ini, jadi kita lebih mudah dari segi bantuan. Penyaluran bantuan. Menggerakkan support system sampai ke peringkat akar umbi itu lebih mudah. Sebab itu, Presiden melihat bahawa untuk parti ini terus kukuh dan kuat, kita perlu ada pimpinan seramai mungkin sampai ke peringkat grassroots, sampai ke peringkat kampung dan desa. Sebab itu Presiden minta sangat untuk diwujudkan ranting-ranting. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya jentera kerajaan yang sangat kuat. Dan kita ada 8 kementerian sekurang-kurangnya. Ya. Kan? Yang kita di bawah kepimpinan parti kita, selain daripada parti rakan kita. Kan? Dan ini kita ada juga pegawai lantikan politik. Saya ingat jumlahnya ratusan yang boleh kita gerakkan. Cuma kita perlu, yang selalu disebut, dipesan oleh Yang Amat Berhormat Presiden, latihan. Kita kena train, retrain dan retrain anggota parti supaya anggota parti ini dia ada kualiti dan dia menjadi anggota parti yang terlatih, dia faham tentang dasar parti. Kalau saya tanyalah hari ini, berapa ramai anggota parti yang tahu tentang parti ini punya dasar deklarasi Perkhidmatan PAU? Pada saya deklarasi Perkhidmatan itu adalah dasar asas perjuangan parti. Berapa orang yang tahu wujudnya, bukan kata konten deklarasi Perkhidmatan PAU, wujudnya deklarasi Perkhidmatan PAU pun, saya rasa tambah-tambah yang baru-baru masuk ni, dia pun tak tahu adanya deklarasi Perkhidmatan PAU. Jadi kalau boleh, sebab itu Perdana Menteri sarankan supaya setiap anggota parti dan setiap level of leadership ini, dia kena melalui proses latihan kepimpinan. Bila proses latihan kepimpinan itu berlaku dengan baik di semua peringkat, maka dia tahu tentang perjuangan parti. Dia faham tentang perjuangan parti. Dia tahu tentang apa yang kita nak capai di akhir perjuangan ini. Kenapa kita menyertai parti? Soalan di awal tadi kan. Kenapa join parti ini? Kenapa ke Parti Keadilan? Kalau kita tanya ahli parti hari ini, kenapa join Parti Keadilan? Untuk apa? Kan? Pada satu ketika dulu kita pernah tanya, kenapa masuk UMNO? Dia kata masuk UMNO dapat projek banyak. Contoh dulu lah kan. Takkan parti kita nak jawab jawapan yang sama? Sekarang kena masuklah Parti Keadilan. Sebab masuk Parti Keadilan, senang jumpa menteri, senang nak minta projek. Kalau itulah mentaliti yang kita ada, sebab tu saya sebut tadi. Kan, UMNO perlu 60 tahun untuk kalah. Dan kita kalau kita mengamalkan itu hari ini, kita tak perlu tunggu 60 tahun. Kan? Jadi, latihan ini penting. Dan supaya ahli parti itu punya kualiti yang baik untuk terus memimpin. Sebab pemimpin yang ada sekarang, dia tak tahu berapa lama kita boleh. Macam saya dah nak masuk 60. Dan saya perlu siapkan barisan kepimpinan yang akan menggantikan saya. Dan saya kena latih mereka. Setidak-tidaknya pengalaman yang saya lalui sepanjang 25 tahun dalam parti ini, saya boleh berkongsi bersama. Dan kita join parti bukan kerana kita untuk kepentingan peribadi, tetapi join parti ini untuk negara. Kan? Kita masuk parti, kita bersusah payah, bertungkuh lumus untuk bangunkan parti ini, supaya negara lebih baik. Negara akan berada di tangan orang yang betul, orang yang baik. Kan? Sebagaimana kata Erdogan, Presiden Turki, dia kata apa? Politik ini, kalau tidak disertai oleh orang-orang yang baik-baik,
maka politik akan dipenuhi oleh penjahat. Kan? Parti kita ini, parti yang bermula dengan cara yang baik, biarlah berterusan menjadi parti yang baik, yang dianggotai oleh orang-orang yang baik, dan membawa kebaikan kepada negara. Dan insyaAllah, dia akan terus menyebarkan kebaikan kepada seluruh umat. Wallahualam. Itu dia nasihat daripada Otai. Mungkin Datuk Sam nak tambah sedikit berkenaan dengan tadi yang nak perkuatkan tu. Ya, Dato' Romli sentuh soal latihan, dan kekuatan yang kita ada sekarang ni adalah ramai pimpinan itu berada di kedudukan sebagai pembuat dasar, menteri, timbalan menteri. Rakyat akan menilai tentang apa yang kita laksanakan. Sebab itulah saya ingin titipkan pesan buat kawan-kawan yang berada di kedudukan sekarang ni untuk mengambil ini sebagai satu tanggungjawab yang sangat penting, ya, kerana ia membawa paksi dan obor perjuangan ini, ya. Dan kita mesti buktikan bahawa di kedudukan ini kita boleh deliver untuk kepentingan rakyat. Kerana pada saya, selain daripada aspek latihan, dalaman dan sebagainya, yang penting juga adalah untuk membina semacam suatu keyakinan bahawa keadilan itu adalah alternatif, adalah jawapan kepada permasalahan yang kita tahu sebelum ini banyak berlaku. Kita berdepan dengan satu keadaan legasi yang kita pasti kita tanggung. Tetapi saya fikir rakyat juga bersifat adil. Mereka berikan ruang dan peluang kepada kita. Dan sewajarnya kita manfaatkan peluang ini. Dan saya harap kawan-kawan yang meneruskan perjuangan ini, anak-anak muda yang bersama-sama dengan keadilan, dapat melihat bahawa ini adalah platform kepelbagaian yang berada di seluruh Malaysia. Tak ada lagi parti yang ada semacam kerencaman ini, yang menggambarkan parti keadilan ini adalah Malaysia. Kan? Kita ada cabang kita 222 kawasan parlimen, pelbagai kaum. Kita hormat antara satu sama lain. Dan kita sentiasa diajar oleh Presiden bahawa bila kita bercakap tentang rakyat itu bukan sekadar orang Melayu saja, bukan sekadar masyarakat Cina saja bagi pemimpin Cina, bukan sekadar untuk masyarakat India saja bagi pemimpin India, tapi kita mesti mewakili rakyat Malaysia yang pelbagai ini. Maksudnya keadilan ni adalah cerminan Malaysia as a whole. Yes. Kan? Yes. Okay, jadi itu dia perkongsian panjang lebar yang kita telah dengarkan daripada otai-otai reformasi kita sebentar tadi. Jadi sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada Haji Romli dan juga Datuk Seri Syamsul atas kesudian untuk bersama dengan kami pada hari ini. Tapi sebelum kita nak mengundurkan diri, kita nak minta sepatah dua kata daripada Datuk Haji Romli dan juga Datuk Seri Syamsul bersempena dengan sambutan 25 tahun keadilan ni, dan lagi satu untuk kita promote kita punya Twitter. Okay. So mungkin boleh berikan ucapan sempena 25 tahun keadilan ni kepada penonton-penonton Kerusi Biru. Ya, saya ucapkan selamat berjuang. Terus kita menghayati semangat reformasi. InsyaAllah. Jeritan dan lawangan reformasi itu jangan kita lupakan. Justru saya ingin highlight, ini adalah kita punya gold coin, sempena 25 tahun untuk rakan-rakan di luar sana, penyokong-penyokong, mereka-mereka yang bersama-sama dengan perjuangan ini untuk belilah. Harga ini RM600 dan ini sangat bersejarah, ya, sebab gambar ini adalah gambar Datuk Seri Anwar waktu 20 September 1998 di Masjid Negara. Waktu tu saya tukang bawa banner. Kan? Ini gambar ni cukup ikonik, kan? Cukup bersejarah. Jadi saya harap kita dapat manfaatkan, kerana ini caranya untuk parti mengumpul dana dengan menjual sejarah. Dia bukan sekadar gold coin, tetapi ia adalah sejarah panjang perjuangan yang tercatat dalam sejarah politik tanah air. Saya nak ucapkan selamat menyambut 25 tahun Parti Keadilan daripada April 99 hinggalah hari ini. Dan kalau ikut perjuangan reformasi, kita dah cecah 25 tahun perjuangan reformasi. Dan sebagai kenangan, Parti Keadilan menerbitkan koin ataupun shilling, silver dan juga gold
untuk sebagai tanda kenangan kepada kita. Bukan hanya untuk ahli Parti Keadilan, bahkan juga pendukung reformasi yang tidak menyertai parti, dan terutama sekali di kalangan pejuang-pejuang reformasi awal. Kan? Jadi jangan lepaskan peluang, ambil peluang ini untuk memiliki shilling silver dan juga shilling gold, emas sebagai kenangan abadi selama-lama. Gitu. Sekian, terima kasih. Datuk Seri Haji Romli janji tak beli Janji. juga. Beli. Wajib. Dah order. Dah order. Dah order Alhamdulillah. online. Okay, Fatin, teruskan. Okey, sekian program Kerusi Biru pada malam ini. Jangan lupa follow, like dan share social media Parti Keadilan Rakyat. Facebook, TikTok, YouTube dan juga Twitter. Dan juga jangan lupa follow TikTok Studio Keadilan untuk mengetahui rancangan-rancangan yang akan dijalankan pada masa hadapan. Saya Fatin Emelina. Dan saya Hanani Damira. Semoga kita berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum.